Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota berkenan berangkat menyaksikan perlawanan bola sepak Liga Singapura antara Brunei DPM FC dengan Tampines Rovers FC. Presiden Majlis Olimpik Brunei Darussalam berangkat hadiri mesyuarat jawatan kuasa tertinggi penilaian dan pemilihan atlet kebangsaan kesukan Pantai Asia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan selamat sejahtera. Bertemu lagi dalam Fokus Sukan yang disiarkan langsung dari Studio 3 RTB. Brunei DPM FC memulakan kempen Liga Singapura 2012 selepas lebih 20 bulan tidak beraksi di liga berkenaan dengan mensia-siakan kelebihan apabila 2 kali mendahului sang juara bertahan Tampines Rovers di Stadium Negara Hassanal Bolkiah Berakas semalam. Bertemu di Stadium Negara Hassanal Bolkiah. Berangkat menyaksikan perlawanan tersebut, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota Pangeran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Ibni ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Bendahara Seri Maharaja Permaiswara Pangeran Muda Haji Sufri Bolkiah, Presiden Kehormat Persatuan Bola Sepak Kebangsaan Negara Brunei Darussalam, dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pangeran Muda Abdul Malik, Ibni ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah. Juga berangkat cucunda-cucunda ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam serta kerabat diraja yang lain. Rodrigo Grol sebetulnya. Bermain dalam keadaan hujan renyai-renyai dalam hampir keseluruhan masa permainan, kedua pasukan terutama Brunei DPM FC mampu mempamerkan corak bola sepak yang cukup menghibur para penyokong dengan masing-masing memiliki peluang untuk membolesi gawang lawan sejak tiupan whistle pertama. Perlawanan yang memasuki minit ke-19. Sepakan sudut ditumbuk oleh Wardon. Oh! MMC. Beraksi di halaman sendiri, Brunei DPM FC berjersey merah hitam berjaya membuka tirai jaringan pada minit ke-38 hasil tandukan pemain import Basir Osman untuk mendahului pasukan pelawat dengan 1-0. Keputusan itu berlanjutan hingga masuki bilik persalinan. Di minit yang ke-37. Tampines Rovers FC berjaya menyamakan kedudukan menjadi 1-1 3 minit selepas sepak mula separuh masa kedua melalui sepakan percuma Fahrudin Mustafiz dari luar petak D menewaskan penjaga gawang tuan rumah Wardon Yusof. Pasukan tuan rumah kembali di depan dengan jaringan kedua mereka hasil rembatan Ivan Jurkovic yang gagal didakap kemas oleh penjaga gawang Tampines Sasa Drevan pada minit ke-69 untuk terus mengubah kedudukan menjadi 2-1. Dikala 3 mata penuh hampir menjadi milik Brunei DPM FC, Jamil Ali menjadi pemusnah apabila menjaringkan gol penyamaan pada minit-minit akhir perlawanan sekaligus menghampakan pasukan tuan rumah yang terpaksa berkongsi satu mata. Keputusan akhir Brunei DPM FC 2, Tampines Rovers FC 2. Dari Tampines Rovers. I'm very happy our performance today was excellent. Again, very big team, and we deserve win. And this very big disaster. We lost goal last minute. I think Tampines be very lucky today, and also some mistakes from referee helped them. Next game again a big game. SAFS is the most trophy team. They now want revenge against us because we beat them 3 times last 3 years ago. One more experience for DPM to go to our way to top. The crowd was good and DPM played a good game, and I think draw basically is a fair result because first half they controlled the game and second half we came back strongly, and like I said, a draw I think was good for both of us. DPM coming to Singapore and try a different style of football, and so in the end both teams will win. Well, I think some of the players are overawed by the crowd because they are not used to playing with 20,000. I think today 20,000. So I think it's a good experience for them. Like I said, this is what football is all about: the crowd, the atmosphere, and a good feel, and plus the rain. Everything is just suited for a good game of football.
Untuk memastikan integriti proses pemilihan dan meneliti calon-calon atlet Sukan Pantai Asia kali ketiga di China dan Sukan Olimpik London kali yang masing-masing akan diadakan pada Jun dan Ogos ini, pagi tadi diadakan mesyuarat jawatan kuasa tertinggi penilaian dan pemilihan atlet kebangsaan. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Bendahara Seri Maharaja Permaiswara Pangeran Muda Haji Sufri Bolkiah, Presiden Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat ke mesyuarat tersebut. Sukan Pantai Asia kali ketiga akan berlangsung bermula 16 hingga 26 Jun di Hayang, China, manakala Sukan Olimpik kali ke-30 di London akan diadakan bermula 27 Julai hingga 12 Ogos tahun ini. Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin, Presiden. Hanya tinggal 12 hari saja lagi kejohanan Hassanal Bolkiah Trophy for Asian Youth Football Tournament 2012 akan membuka tirainya. 11 buah negara bakal bersaing untuk merebut Hassanal Bolkiah Trophy for Asian Youth Football Tournament 2012. Kejohanan semakin terasa bagi peminat-peminat bola sepak tanah air untuk menyaksikan perlawanan khususnya pasukan negara Brunei Darussalam. Kita saksikan jadual perlawanan bagi kumpulan A dan B. Here we meet once again, where the best game begins. Football players in Asia together. Let us aim for the stars, and together we rise. Hassanal Bolkiah Trophy to grab for. So let the game begin. Everybody work it out. May the best team win, and together we will shout. Oh, oh, way, oh. ASEAN together. Oh, oh, way, oh. Let's go for the score. Oh, oh, way, oh. Together we're stronger. Oh, oh, way, oh. And go, go, go. Kejohanan bowling Padang Pers Terbuka Brunei 2012 petang semalam telah pun melabuhkan tirainya dengan pasukan Brunei 16 muncul juara kategori lelaki, manakala pasangan Sukma Sabah E menjuarai kategori wanita. Kejohanan bowling Padang PES Terbuka Brunei 2012 yang berlangsung di Pusat Bowling Padang Kompleks Sukan Negara Hassanal Bolkiah Brakas sejak 8 hari bulan yang lalu semalam berakhir dengan 2 perlawanan akhir. Perlawanan akhir kategori wanita semalam menyaksikan 2 pasukan Sukma Sabah mendominasi pentas perlawanan akhir. Pasukan Sukma Sabah E dan Sukma Sabah F bertembung sesama sendiri pada perlawanan akhir. Namun pasukan Sukma Sabah E gandingan Norasmidah Abdul Murah yang berpasangan dengan Siti Solihah Halim muncul juara apabila dengan mudah menewaskan pasangan Fatin Akilah Amran dan Nur Syafiqah Johannatan dengan keputusan 19-8. Kedua-dua finalis dari Sabah ini merupakan skuad yang akan mewakili Sabah di Tamasya Sukma 2012 yang akan berlangsung di Kuantan Pahang pada pertengahan tahun ini. Sementara itu, perlawanan yang menjadi tumpuan semalam ialah aksi perlawanan akhir kategori lelaki, di mana 2 pasukan Brunei berentam bagi merebut gelaran juara. Pasukan Brunei 5 gandingan Muhammad Israt Amiruddin Haji Abdul Ghani yang berpasangan dengan Muhammad Hafiz gagal mengatasi lawan mereka yang jauh lebih berpengalaman. Abdul Rahman Haji Omar yang berpasangan dengan Haji Rosli Haji Ibrahim dari pasukan Brunei 16 ternyata bukan tandingan mereka ketika bersaing dalam perlawanan akhir. Abdul Rahman dan Haji Rosli yang juga skuad bowling Padang Negara di Sukan Commonwealth di New Delhi, India pada tahun 2011 yang lalu, lebih awal bermain agresif dengan memungut 8 mata dalam tempoh hanya 2 ends sekaligus menjadi kelebihan buat mereka untuk mengawal permainan sehingga ke ends penamat. Abdul Rahman dan Haji Rosli menang dengan kiraan 16 mata, berbalas 13 sekaligus merangkul gelaran juara dan membawa pulang hadiah wang tunai berjumlah RM1,000.
Ya, agak sejak head wang. Reach sejak ke head. Label lagi bagus. Hadir selaku tetamu kehormat pada perlawanan akhir itu ialah Timbalan Pengarah 2 di Jabatan Belia dan Sukan Haji Zamri bin Datuk Paduka Haji Hamdani yang turut menyempurnakan majlis penyampaian hadiah. Juara kategori wanita menerima hadiah wang tunai RM800 manakala naib juara membawa pulang RM600 dan tempat ketiga bersama dikongsi oleh pasukan Ilmu Alim Brunei dan pasukan Sabah G yang masing-masing menerima hadiah RM250. Juara kategori lelaki pula menerima hadiah wang tunai RM1,000, naib juara menerima hadiah RM600 dan tempat ketiga dikongsi bersama oleh pasukan Ilmu Alim 1 dari Brunei dan pasukan Brunei 1 yang masing-masing menerima hadiah RM300. Kejohanan yang julung-julung kalinya diadakan ini telah menarik minat 4 negara luar untuk menyertai kejohanan kali ini. Dengan pasukan Emiria Arab Bersatu dan Macau membuat penampilan sulung di Brunei, termasuk Thailand, manakala pasukan Sabah Malaysia merupakan pasukan luar negara yang paling ramai menghantar pemain dengan 7 buah pasukan. Sementara itu, pasukan juara di kejohanan bowling Padang Pers Terbuka Brunei 2012 kali ini menyatakan yang mereka berhak untuk bergelar juara atas dasar pengalaman dan prestasi yang mereka tunjukkan di sepanjang kejohanan tersebut berlangsung. Namun mereka juga tidak memandang rendah kekuatan pasukan lawan yang majoritinya berjaya memberikan saingan paling sengit. Namun mereka menutup tirai kejohanan kali ini dengan kegembiraan lebih-lebih lagi selepas bergelar juara. Johan kategori wanita di Terbuka Brunei kali ini merupakan pemain remaja dari pasukan Sukma Sabah E, Nur Asmidah Abdul Murah dan Siti Solehah Halim. Kedua-dua pemain remaja dari Sabah ini meluahkan kegembiraan mereka selepas merangkul gelaran juara. Mereka juga berjaya menyingkirkan pasukan Ilmu Alim Brunei yang merupakan juara PES Terbuka Brunei pada tahun lepas. Mestilah bergembira kan. Ini pun first time jugalah. First time. Sama juga lah. Happy lah. Happy. Pasti kami balik Sabah. Then buat latihannya. Untuk kan persediaan Sukma di Pahang Julai nanti. Lawan di Brunei macam mana? Kuat-kuatlah juga. Turut meluahkan kegembiraan ialah juara kategori lelaki Abdul Rahman Haji Omar dan Haji Rosli Haji Ibrahim. Kedua-dua pemain ini merupakan pemain yang cukup berpengalaman dan kombinasi kedua pemain ini cukup berkesan sehingga mereka dianggap antara pasukan pilihan untuk menjadi juara. Alhamdulillah, oleh sebab menunjukkan permainan yang baik, alhamdulillah kami dapat menangi dalam kejohanan ini dan rasa gembira lah. Bagi saya pula, saya merasa gembira lah kerana walaupun di pusingan awal kami sudah tewas 2 game, hanya orang nyawa-nyawa untuk meneruskan sampai ke peringkat akhir. Tapi oleh kerana dengan persepahaman dan mutu permainan kami berdua semakin hari semakin meningkat dan alhamdulillah pada hari ini kami telah membuktikan bahawa kamilah yang terbaik dan kamilah juara yang sebenarnya. Perlawanan yang kami very tough lah sama daripada wakil daripada Sabah. It's very tough game. Dan dari Brunei 1, Ilmu Alim 1, it's very tough game. Final tadi macam mana? Bagi saya mungkin pengalaman lah yang mengatasi segala-galanya. Dan bagi saya semasa final ini bukannya baru pertama kali lah. Jadi saya merasa tidak ada gemetar sama sekali apabila menghadapi siapa-siapa oponen lah. Tim lawan tadi macam mana? Komen. Bagi saya permainan mereka memanglah boleh diiktiraf di tahap yang baik dan diharap akan mereka berdua masih lagi muda remaja, diharap mereka akan berterusan untuk membuat latihan-latihan bagi menghadapi kejuaraan-kejuaraan yang akan datang. InsyaAllah mereka akan ikut serta dalam kejuaraan tersebut di mana dalam negeri ataupun di luar negeri, insyaAllah. Saranan saya kepada pemain-pemain muda, diharap
mereka akan terus mengikuti permainan lone ball ini kerana pada masa ini kita amat-amat kekurangan pemain-pemain remaja yang bakal melapis pada masa akan datang dan diharap mereka akan berterusan mengadakan latihan sendiri dan bermain dengan orang-orang yang lebih berpengalaman. Sukan antarabangsa kali ini kita mulakan dengan aksi bola sepak Liga Jerman. Pendahulu Liga Borussia Dortmund terus menerajui persada Liga Jerman selepas melakar kemenangan tipis 1-0 ke atas pasukan Bayer Leverkusen. Borussia Dortmund berjersey kuning yang turun selaku juara bertahan Liga Jerman bariskan ke semua pemain terbaiknya, termasuk pemain kebangsaan Jepun Shinji Kagawa yang dianggap pemain tengah paling berpengaruh di Liga Jerman ketika ini. Kagawa juga muncul wira Dortmund apabila menjaringkan gol tunggal tuan rumah pada minit ke-45 sekaligus menghadiahkan pasukannya 3 mata berharga. Kemenangan itu juga memastikan Dortmund kekal menguasai persada Liga Jerman dengan kelebihan 2 mata di hadapan pencabarnya Bayern Munich. Dalam perlawanan yang berasingan, pula menewaskan Kaiserslautern 2-0 di tempat sendiri. Bayern berjersey merah menit pelawat 1-0 menerusi Mario Gomez yang menyedahkan hantaran lintang Frank Ribery pada minit ke-6 untuk mendelis 1-0. Pada minit ke-30, Thomas Müller menggandakan jaringan buat Bayern apabila menanduk kemas bola untuk menggegar jaring pelawat. Kedudukan 2-0 itu kekal hingga ke whistle penamat. Bayern kini menduduki tangga kedua Liga Jerman dengan mengutip 44 mata, ketinggalan 2 mata di belakang pendahulu Borussia Dortmund. Sementara itu, dalam satu lagi perlawanan menyaksikan Borussia Mönchengladbach turut menguasai tangga ketiga selepas menewaskan Schalke 3-0 di tempat sendiri. Gladbach mendelis 1-0 menerusi jaringan Marco Rui seawal minit kedua. Kegoyahan barisan pertahanan Schalke yang kurang teratur diambil kesempatan dengan baik oleh pemain Gladbach dengan menambah gol kedua mereka hasil jaringan Mika Hanka pada minit ke-16 untuk mendelis 2-0. Pada minit ke-32, kedudukan berubah sekali lagi apabila gawang Schalke bergegar buat kali ketiga selepas Juan Arango menjaringkan gol ketiga Gladbach untuk perlawanan berkesudahan dengan keputusan Mönchengladbach 3, Schalke 0. Sementara itu, dalam aksi Liga Belanda pula, pasukan PSV Eindhoven merampas kedudukan teratas Liga Belanda selepas menewaskan Die Graafschap 4-1. Dries Mertens membuka tirai jaringan buat PSV menerusi jaringan penalti pada minit ke-8. PSV menggandakan jaringan mereka dengan gol kedua pada minit ke-26 hasil jaringan Ola Toivonen untuk kedudukan selesa 2-0. Selang 3 minit kemudian, gawang pelawat bergegar lagi apabila tim Matals menjaringkan gol ketiga PSV pada minit ke-29 untuk mengubah kedudukan menjadi 3-0. 2 minit sebelum pemain masuk ke bilik persalinan, tuan rumah sekali lagi membolisi gawang pelawat dengan jaringan keempat pada minit ke-43 menerusi jaringan Jeremy Slens untuk mengukuhkan kedudukan PSV dengan 4-0. Pada separuh masa kedua, pelawat mengubah rentak permainan dengan serangan lebih agresif dan berjaya menjaringkan gol seguh hati mereka pada minit ke-52 menerusi Gilles Vermouth untuk keputusan muktamad PSV Eindhoven 4 di Graafschap 1. Dengan paparan bahan sukan itu tadi, sampai di sini dulu pertemuan kita untuk Fokus Sukan malam ini. Jumpa lagi keluaran Rabu nanti. Salam hormat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.